Test station di beberapa. Hanya tes 2 orang boleh jalan. Tapi bila penyakit Seperti mana yang kita semua maklum, hari ini adalah satu pilot project untuk mass screening RTK antigen yang kita mulakan di 4 lokasi pada hari ini, dan dia merupakan satu usaha untuk kita melihat untuk hari pertama ni bagaimana proses ini dapat dijalankan dan diperbetulkan lagi SOP-nya sebelum kita nak melaksanakan yang seterusnya. Tujuan program kita ini adalah untuk memastikan kawasan padat penduduk, terutama di perumahan-perumahan dan PPR, kita dapat melakukan early intervention kalau sekiranya ada kes-kes yang positif, kerana difahamkan pada masa ini banyak cases yang tidak menunjukkan gejala. Jadi walaupun tak ada gejala, bukan bermakna tidak ada penularan COVID-19 di satu-satu tempat, dan ada yang datang ke hospital dah agak lambat. Kita diberi taklimat oleh Tan Sri DG, ada kes-kes berlaku kematian di rumah, kemudian baru dibawa ke hospital. Dan ada juga sampai di hospital tu sudah agak terlambat. Ya. Jadi untuk memastikan kawalan penularan dan juga membantu nak circumvent kes-kes yang tak bergejala tadi, maka kita membuat tapisan ini, saringan ini, tapi secara bersasar. Secara bersasar ni maksudnya apabila kita mendapat maklumat sama ada daripada haid ataupun maklumat daripada kes positif yang berlaku di satu-satu kawasan perumahan itu, kawasan itu dulu dijadikan kawasan keutamaan untuk kita membuat mass screening. Usaha ini juga membantu KKM lah, sebab KKM biasa bila dah dilakukan PKPD baru ada mass screening di kawasan PKPD. Yang kita ambil ini sebelum PKPD. Jadi kalau sebelum PKPD ada kes, macam sekarang kita ambil kalau ada sekitar 15-10 kes, kita terus jalankan operasi ini. Jadi kita dah pernah pasti sekarang ini untuk kawasan pertama ni sekurang-kurangnya 15 kawasan perumahan dulu dengan kan kita jumlah tenaga yang agak ramai diperlukan. Jadi hari ini adalah untuk saya membuat observation dan buat penambahbaikan kepada sistem pengurusan dia. Saya fikir saya nampak banyak lagi perkara yang boleh kita perbaiki dari segi kaedah pelaksanaan, peranan volunteers, dari segi keselesaan warga tua dan sebagainya. Kita akan tambah baik dalam program sebenar yang akan datang. Kita harap sekurang-kurangnya 300 ke 500 dapat dibuat pada satu-satu hari oleh satu tim. Jadi oleh kerana macam flat gini ni jumlah penduduk dia ramai, so dia akan station di satu-satu tempat tu. Mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari baru dia move on ke kawasan yang lain. Tapi tidak dibuat secara paksaan. Kita bekerjasama dengan persatuan penduduk, kita menggalakkan. Kita belum lagi peringkat mewajibkan. Tapi setakat ini sambutan, alhamdulillah. Semua pihak kena bersedia untuk melipat gandakan keupayaan untuk melaksanakan program vaccination. Ambil contoh wilayah Persekutuan, sekarang ini daily antara 7,000 ke 9,000. Ya. Kalau 7,000 ke 9,000, bulan Februari tahun depan baru nak selesai. So kita dah setuju mesti dilipat gandakan. Bulan Jun dan bulan Julai, kerana bekalan daripada 5 juta, ada 30 juta lebih. Ya, daripada Sinopharm saja pun dah 20 juta lebih, Pfizer ada 30 juta dalam 2 bulan ini. Maka di wilayah Persekutuan itu mesti ditingkatkan 4 kali ganda, 5 kali ganda. Jadi kapasiti itu mesti dipenuhi. Tetapi kekhawatiran saya, kalau kita dah habis yang daftar, yang tak daftar tu macam mana? Di mana nak cari mereka? Mereka tak daftar. Sebab itu langkah pertama yang kita harapkan sekarang, rakyat kena mendaftar supaya mudah kita nak cari mereka, ya, nak hubungi mereka.
Putrajaya dah capai 100% pendaftaran, alhamdulillah. Kuala Lumpur 69.5%, dengan 70%. So Kuala Lumpur ada 30% lagi belum daftar. Saya menyuruh mereka agar mendaftar. Di Labuan ada lebih kurang 59%, 60%, ada 40% lagi belum mendaftar. Jadi langkah yang pertama, kena menggesa semua orang mendaftar dulu. Ya. Bila mendaftar, kalau kita dah habis, yang dah daftar, yang belum daftar susah nak cari. Dan kita tak nak ada orang yang 60% divaksin, 40% tak divaksin. Jadi tak capai matlamat. Sasaran kita mesti capai 80% untuk mencapai herd immunity. Ya. Jadi untuk wilayah persekutuan ini saya dah membuat rayuan kepada PIKS untuk mempercepatkan lagi proses itu dan diharapkan menjelang 31 Ogos sekurang-kurangnya kita dah capai 60-70%. Tapi kisah kita masih mencuba untuk Putrajaya, Labuan sekurang-kurangnya dan juga mungkin Kuala Lumpur 80% dicapai sebelum 31 Ogos. Jadi cabarannya adalah orang yang akan membuat vaccination, tenaga. Inilah usaha-usaha yang sedang kita buat, sebab kita gunakan mobile unit dan sebagainya.